Kita kalau ada masalah, selesaikan di tempatnya. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Ni dia bawa gambar kucing. Dia kata, ustaz, kucing saya hilang. Soalannya, ustaz tolonglah buat sembahyang hajat. Kucing saya dah seminggu hilang. Saya pun tengok gambar kucing tu. Saya tanya akak boleh? Rumah akak ni banyak kilang tak? Banyak. Pekerja kilang duduk di situ tak? Ada ramai sewa rumah situ. Ramai tak pekerja Vietnam? Ya Allah ustaz, ramai betul ustaz. Oi, kalau begitu innalillah lah kucing akak tu akak. Memang dia orang buat sate lah akak. Ada seorang isteri yang datang jumpa saya minta jampi. Bawa air penawar. Ustaz, minta tolong jampi. Suami saya pukul saya. Dia buka spek mata hitam dia, bengkak. Saya dah tak tahan dengan suami saya, ustaz. Dia dah lah tak bekerja. Dia pukul saya, dia pukul anak-anak. Kemudian dia minta duit. Kalau begitu akak, pergi ke pejabat agama, minta cerai. Saya tak nak bercerai. Kalau gitu akak, sabarlah. Saya dah tak sabar dah, ustaz. Kalau gitu akak minta cerai. Saya tak nak jadi janda, ustaz. Tolong jangan sebut cerai. Kalau gitu sabarlah akak. Saya tak boleh sabar dah, ustaz. Saat lagi aku terajam perempuan ni kot. Aku suruh sabar, kau tak sabar. Aku suruh minta cerai, kau tak nak cerai. Apa masalah ini? Walaupun bercerai, kita boleh rujuk balik. Faham Abang Haji? Rujuklah balik kalau dah rindu. Bercerai ni nak selesaikan masalah. Dia kaki pukul, minta cerai. 3 bulan Tuhan bagi tempoh untuk kamu berfikir balik, nak rujuk ke tidak. Fikir balik. Aku yang silap. Kenapalah aku pukul bini aku? Bodoh betul aku ni. Bodoh. Nampak? Isteri pun fikir balik. Memanglah dia pukul, tapi dia bagi duit. Sekarang duit tak ada, pukul pun tak ada. Sudah. Bila dah duk fikir menung-menung macam tu, rindu datang balik. Kalau gitu ambil handphone, SMS. Suamilah mula dulu. Akom, buat apa tu? Masa tu isteri tengah duk tengok juara lagu yang gambar setan banyak tu. Oi, banyak pula gambar hantu-hantu ni. Isteri jawab, tak ada buat apa pun, tengok juara lagu je. Kalau gitu, hantar balik. Ingat kita tak? Ini soalan maut. Kita tanya pada dia, ingat kita tak? Tengok apa isteri jawab. Kalau dia jawab, ingat juga, ada harapan. Tapi kalau dia jawab, tak payah, letaklah tuan-tuan. Kalau dia kata kita, ingat kita tak? Boleh belah, hentikanlah tuan-tuan. Abang-abang datanglah ke sekolah saya, stok perempuan banyak. 78, 79 umur. Gantilah isteri yang tadi ni. Bila dah tak boleh nak dirujuk, carilah yang lain. Kadang-kadang akibat daripada bercerai, Allah gantikan suami yang lebih baik daripada yang dah bercerai. Berapa ramai yang bercerai, Allah gantikan isteri lebih baik daripada isteri pertama. Ini hikmah Allah Ta'ala bagi. Habis tu ustaz, yang mereka sebut abghadul halal ilallah. Benda yang paling marah, yang Allah tak suka, benda halal di sisi Allah. At-talaq itu apa? Bukankah Nabi cakap benda halal yang paling Allah tak suka ialah cerai? Tadi ustaz cakap cerai menyelesaikan masalah. Ini Nabi sebut benda yang paling dibenci yang halal ialah cerai. Apa cerita ni ustaz? Engkau tak faham. Belajarlah habis hadis tu. Yang dibenci oleh Allah ialah cerai tanpa sebab. Semalam kita tengok dia duk makan roti john tepi jalan. Dua-dua orang duk makan roti john atas motor. Kita bunyi horn kereta. Oh mat, makan ke? Taklah, merumput. Bodoh punya soalan. Dia makan roti john. Tuan-tuan tanyalah.
Makan roti ke? Baru betul. Ini tidak, tuan-tuan ni. Kadang-kadang, aduh, soalan pun bukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam besok kita jumpa dia. Mat, mana isteri kau? Dah cerai dah. Biar betul, Mat. Semalam aku tengok kau makan roti jom. Itu semalam. Pagi tadi kita orang bercerai. Biar betul, Mat. Apa sebab kau cerai? Saja lah. Biar betul, Mat. Lain macam, Mat. Aku saja nyembang dengan isteri aku. Aku kata lah, kalau kita bujang balik pun seronok leha kan. Dia pun angguk kepala. Boleh juga abang. Cerai lah abang. Tiba-tiba aja bercerai. Allah benci. Cerai tanpa sebab. Yang kedua, cerai yang Allah benci itu apa? Akak-akak minta cerai sebab nak kahwin dengan lelaki lain yang lebih segak misalnya. Abang, ceraikan saya. Kenapa? Apa salah abang leha? Abang tak ada salah apa. Cuma saya dah tak teringin dengan abang. Abang nampak tak jiran kita sebelah tu? Tu yang duk basuh motor tak pakai baju tu. Cuba abang tengok dada dia. Bulu dada ni dari pusat sampai ke muka. Abang ni bulu apa pun tak ada. Ceraikan saya. Saya nak dengan dia. Suami jawab, kalau kau nak bulu banyak, orang hutan banyak bulu leha. Kenapa kau tak kahwin dengan hutan hari itu? Cerai yang macam ni dibenci. Yang ketiga, cerai yang dibenci itu apa? Abang ceraikan kau. Sebab apa abang? Abang tak suka pada mak engkau. Mak engkau tu persatuan makcik bawang, bapa engkau pula persatuan makcik bawang putih. Abang tak suka. Abang, saya tak salah. Memang kau tak salah. Tapi aku meluat pada mak bapak engkau. Aku ceraikan kau. Perceraian begitu tuan-tuan. Dibenci oleh Tuhan. Dibenci. Yang keempat, perceraian yang dibenci itu apa? Abang, pilih antara dua. Abang, pilih antara dua. Pilih saya atau isteri nombor dua, abang. Tak bolehlah macam tu, leha. Dua-dua abang sayang. Dua-dua isteri abang. Abang tak boleh macam itu. Saya cakap, pilih antara satu. Dia ataupun saya. Kalau abang pilih dia, abang ceraikan saya. Kalau abang pilih saya, ceraikan dia. Tak apalah, abang tak pilih dua-dua. Abang tambah lagi satu. Terpulang. Mana boleh bagi kata dua pada suami macam itu? Perceraian yang tak dibenarkan. Yang dibenci tadi ni, tuan-tuan. Tetapi kalau suami pukul, suami tak bagi nafkah, suami jahat, suami tak bagi ibadat, akak-akak boleh minta cerai. Dan cerai macam tu bukan dilaknat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis kita nak cerita tentang kebahagiaan. Saya tak nak ceritalah nak bahagia rumah tangga ni kena kongsi gelas, itu zaman lama punya ceramah saya tuan-tuan, 30 tahun dulu. 30 tahun dulu saya duk buat ceramah dah. Rasulullah ni berkongsi gelas dengan isteri dia. Abang-abang pun bolehlah kongsi. Lama dah ceramah saya ni. Tu yang saya buat ceramah tu kongsi. Lepas-lepas isteri minum, suami minum, dia suruh isteri dia pula. Lihat. Rasulullah bila isteri dia minum, Rasulullah akan minum daripada bekas bibir isteri Rasulullah. Sekarang kamu ambillah tiru Rasulullah, minum bekas bibir abang ni. Isteri kata tak nak lah. Geli ya. Gigi pun tak ada, tak nak lah. Ni zaman lama. Saya tak mau cerita lah, jenis ni lama dah model ceramah saya ni. Tapi kalau abang boleh amalkanlah. Macam Rasulullah buat. Kongsi gelas sama. Kongsi buah kelapa pun sama lah. Ambil straw. Cuma straw tak ada sekarang ni tuan-tuan. Ambil serai insyaAllah tuan-tuan. Buat straw. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Buatlah apa benda yang boleh buat. Tolong jangan panggil isteri tuan-tuan bini. Boleh tak? Din, bini hang mana? Din, bini kamu mana? Jangan. Panggillah isteri saya. Isteri awak. Tolonglah jangan panggil bini saya. Tak hormat sangat tuan-tuan. Isteri ni untuk dihormati. Bukan untuk dilecehkan. Isteri ni untuk dijaga.
Bukan untuk dibiarkan. Yang ketiga, saya mintalah pada tuan-tuan, ambillah macam Rasulullah. Dia panggil isteri dia dengan penuh kasih sayang. Ya Humaira, ya Aish. Dia tak panggil panggilan yang buruk. Hoi. Hoi, nasi mana? Hoi. Duk hoi, lalah anak jawab hoi. Hoi ya hoi. Janganlah panggil hoi. Panggillah panggilan yang mesra. Abang-abang. Tolong panggil isteri dengan panggilan hormat. Akak-akak, panggillah suami dengan hormat. Abang. Walaupun isteri tua daripada suami, panggil abang. Walaupun isteri besar daripada suami. Suami naik motor ES5, isteri kat belakang, tak nampak suami. Punya besarnya isteri ni. Bila kita potong dia orang, baru kita nampak. Kecil je Pak Mat, tuan-tuan. Akak-akak kena panggil abang dekat Pak Mat. Jangan panggil nama. Din. Din, balik. Abang Din. Kalau tak nak panggil dengan abang, panggil gelaran. Kalau suami kita cikgu, panggil dia cikgu. Cikgu Syahri. Oh, cikgu Syahri. Panggil boleh nama dia dengan panggilan cikgu. Kalau suami kita ustaz, abang Tat, balik. Kalau suami kita Tok Imam, abang Mam, mai mamam. Ah, nampak. Naik bulu roma Tok Imam, abang Mam bunyi dia. Baik, yang tu saya tak nak cerita dah. Saya nak cerita balik yang kedua. Macam mana kita nak bawa isteri kita, macam mana kita nak bawa anak-anak kita, macam mana kita nak bawa suami kita duduk sama-sama dengan kita di dalam syurga. Dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itu kebahagiaan. Sebab kebahagiaan dalam dunia ni macam-macam. Kadang-kadang sekejap sangat kebahagiaan. Suami romantik, isteri romantik. Satu hari suami kerja, jual air tebu. Sambil duduk mesin tebu, tangan masuk sekali. Di mesinnya tangan sekali. Ada. Dibawa dengan mesin-mesin tebu ke hospital. Suami dia dipotong tangan. Kebahagiaan dah hilang. Banyak. Tuan-tuan, isteri kita pergi kerja naik motor. Bahagia sangat. 5 tahun kahwin. Bahagia sangat. Satu hari dia pergi kerja naik motosikal. Aksiden dengan lori. Suami isteri ni digilis kakinya. Dua-dua kaki dipotong. Sekarang isteri duduk atas wheelchair. Di mana bahagia dia? Mana bahagia lagi? Berapa banyak tuan-tuan kebahagiaan ni Allah rentap. Allah bagi dan Allah ambil sekejap. Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan. Dalam dunia ni, jangan cakap soal bahagia sangat. Sebab banyak yang tak bahagia. Ada suami rajin semayang, isteri rajin semayang. Allah Ta'ala test anak murtad. Anak murtad. Mana nak bahagia lagi? Duk siang malam, duk fikir. Kadang-kadang mak bapak ni baik. Rajin datang surau. Tengok-tengok anak jadi pondan pula. Pergi ke Mekah pakai telekong pula. Allahu Akbar. Apa nak jadi pula anak aku ni? Bahagia apa mak bapak tuan-tuan anak jadi pondan? Susah hati pula. Siang nama lain, malam nama lain. Siang nama Ruslan, malam nama Rus. Mana lagi tuan-tuan? Mak bapak ni jatuh kuasa surau. Tengok-tengok anak kena tangkap sebab isap dadah. Mana bahagia lagi? Mana lagi bahagia? Subhanallah. Suami kita handsome, cukup baik. Tengok-tengok menikah lain. Sejak kahwin lagi satu ni ustaz, suami saya dah jarang balik. Saya demam ke saya sakit, suami saya dah tak peduli pada saya lagi ustaz. Hilang kebahagiaan saya. Kadang-kadang kebahagiaan tu hilang sekelip mata sebab bankrupt. Saya makan cendol durian. Tengah duk makan cendol durian tu, toke cendol tu datang. Assalamualaikum Ustaz Kazim. Waalaikumsalam. Duduklah abang. Abang nak order apa? Abang order lah. Saya toke kedai sini. Oh tak payah order lah. Duduklah abang.
Dah lama abang buka kedai ni. Baru setahun Ustaz. Dulu abang niaga apa? Dulu saya ekspor import barang-barang telekomunikasi ni daripada China. Habis tu mana pergi ekspor import tu? Mana kedai handphone telekomunikasi abang tu mana? Saya kena tipu Ustaz. Saya order barang saya 6 juta Ustaz. Kawan saya bawa lari habis 6 juta. Saya sekelip mata jadi miskin Ustaz. Abang tak cari ke kawan abang tu? Saya dah buat report merata-rata dah Ustaz. Bukit Aman, Bukit Huru-Hara, semua saya dah pergi dah Ustaz. Sampai sekarang tak dapat-dapat Ustaz. Saya terpaksa mula balik berniaga dari zero Ustaz. Sekelip mata dia miskin. Padahal dia ada 6 juta tuan-tuan pada masa itu. Inilah nama dia dunia. Sebab itu, kalau tuan-tuan ada masalah dalam dunia, sabar. Sebab apa kena sabar? Sebab masalah dalam dunia boleh settle. Saya ada masalah sakit jantung. Settle tak? Settle. Ambil spring, bubuh dalam jantung. Settle. Kalau spring stand tak boleh settle, ambil urat peha, letak di sini. Bagi besarkan saluran. Settle. Kalau urat peha pun tak boleh, buang jantung lama, ambil jantung baru. Sekarang dah ada orang derma organ, jantung baru. Kalau jantung orang tak boleh masuk, buang je. Jantung beruk ada sekarang. Hari ni dia orang buat kajian, boleh tak jantung beruk ganti jantung manusia? Lepas ni yang susah hati ialah beruk. Apa hal kita pula? Itu yang perlu fikir tu. Nak payah pukul pun dah malas dah sekarang. Bayangkan tuan-tuan lagi 6 bulan. Lagi kata manusia buat kajian, boleh tak pakai jantung beruk? Agak-agak kalau kita boleh tukar jantung beruk, agak-agak apa jadi? 6 bulan lepas tukar jantung beruk atas pokok kita. Orang ziarah kita kat Leha, mana Abang Bidin? Tu. Apa yang atas pokok tu? Entahlah sejak tukar jantung beruk, itulah rupa dia. Apa yang tak boleh selesai dalam dunia ni tuan-tuan? Kita tengok ada satu adik, tangan dia kudung. Ada orang datang bagi tangan palsu pada dia. Bionic woman tangan dia. Tangan robot sekarang ni. Dah boleh pegang, dah boleh main, tangan dah ada dah. Padahal dia kudung. Apa masalah? Abang-abang sekarang ada masalah apa? Mata tak nampak, mata buta. Pergi ke Singapura. Di Singapura ada satu pakar mata, operate bagi nampak balik. Namanya Dr. Ismadi. Allah tuan-tuan. Kasim Selamat buta, sekejap je celik dah. Tak percaya tengok ibu mertua aku. Saya bukan bohong. Lah. Abang-abang motor kena tarik sebab tak bayar. Tak apa, numpang motor kawan. Abang-abang sekarang ni tak boleh nak panggil teksi. Panggil Grab pun masalah. Apa masalah dalam dunia? Sebab tu jangan takut. Ni kadang-kadang kita tak jadi AJK surau kita merajuk. Biasa. Kadang-kadang merajuk tak jadi AJK surau. Buat surau lain pula. Udah berpuluh-puluh surau pula sekarang kan. Ada orang bila dipecat tak lantik sebagai imam, tak datang sembahyang. Kau sembahyang di mana sekarang, Mam? Di rumah. Kenapa tak datang surau? Tak payah. Dia orang pandai-pandai buang aku pula. Tak nampak jasa aku langsung. Habis tu kau sembahyang Jumaat di mana? Di rumah juga. Oh, sudah tuan. Apa masalah engkau ni? Sampai Jumaat pun di rumah. Benda kecil lah bro. Relax lah bro. Hari ni kita jadi imam. Alhamdulillah. Minggu depan tak jadi imam. Alhamdulillah. Yang penting aku masih sujud di rumah Allah. Tuan-tuan, surau ni rumah Allah. Kalau nak rasa bahagia di surau, kita bahagiakan di rumah. Bila suami hati bersih, anak hati bersih, datang ke surau pun jadi hati bersih. Tapi kalau hati di rumah kotor, yang di sini pun akan jadi kotor, tuan-tuan. Ni rumah Allah. Walaupun nama surau, masjid lah juga pun. Macam masjid lah. Di sana ada surau, di bawah ada surau, di atas ada surau. Atas bukit Kampung Putih tu pun ada surau. Semuanya adalah rumah Allah. Tak payah kita nak condemn di antara satu surau dengan satu surau yang lain.
Sebaliknya kita kena tolong menolong di antara satu surau ke lain. Macam keluarga saya. Saya ni penceramah. Siang malam berceramah. Soalan saya, siapa yang tolong tengok anak-anak saya? Siapa yang tolong tengok rumah saya? Siapa yang tolong tengok isteri saya? Jiran-jiran saya. Cikgu sekolah anak saya. Maka saya kena berbaik dengan jiran. Sebab saya jarang di rumah. Saya kena berbaik dengan jiran. Kerana mereka lah yang tengok rumah saya setiap hari. Bila saya berbaik dengan jiran, anak-anak saya juga akan jadi baik. Macam itulah dengan surau. Bila surau bekerja sama, masyarakat semua akan jadi baik. Dan bila masyarakat bekerja sama, surau akan menjadi baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak bawa pada tuan-tuan, macam mana kita nak bawa keluarga kita masuk syurga. Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tur ayat 26. Allah kata apa? Dalam syurga kita boleh berbual-bual macam ni, sambil duk minum, sambil minum dalam syurga, sambil makan buah dalam syurga, sambil santai-santai dalam syurga, kita boleh berbual-bual. Banyak tuan-tuan. Dalam Quran surah At-Tur, Allah Ta'ala sebut kita akan berbual-bual dalam syurga. Macam mana kita berbual dalam dunia ni? Kadang-kadang sebelum berbual dalam syurga, kita berbual dulu dalam alam barzakh. Orang yang dalam kubur tu, dia boleh tahu siapa yang hantar. Dia boleh tahu. Roh tahu siapa yang mandikan dia. Roh tahu siapa yang hantar usung jenazah dia. Dan bila kita nak balik, roh ni panggil, cuma kita tak dengar. Dia panggil kita mayat. Aiman! Man! Jangan tinggal ayah, Man! Man je tak dengar. Kalau Aiman tu dengar, Aiman pula jadi mayat tu. Sebab tu hikmah Allah tak pergi dengar. Aiman, ayah takut. Aiman teruskan balik. Yang last balik isteri dia. Leha, jangan tinggal abang, Leha. Leha, tunggulah abang. Tak ada makna tuan-tuan. Dia balik. Dia boleh bercakap. Sebab tu disuruh bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Bagi salam pada dia orang. Baru ni ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak pesan, kalau saya mati, Ustaz tolong uruskan mayat saya, dan kalau boleh kebumikan mayat saya, kuburnya sebelah jalan. Saya tanya kenapa? Tak adalah sunyi sangat. Dengar juga kereta lalu lalang, Ustaz. Yalah makcik. Kalau ditanam bahagian belakang rasa sunyi sangat, Ustaz. Oh ya, iyalah kau. Macam-macam permintaan sekarang, tuan. Sabar je lah tuan-tuan. Baik. Kadang-kadang orang bercakap. Dia dengar tuan-tuan apa kita cakap tu. Sebab tu ada orang yang baca telkin. Ada dengar pada dia. Cuma dia tak boleh jawab. Kalaulah dia boleh jawab, Allah. Kalaulah dalam tu boleh bercakap balik, dia telefon TMB. TMB ke? Gelap lah. Elektrik tak ada. Rumah saya sebelah kubur. Sebelah masjid, tanah perkuburan tu. Itu tanah saya lah, baru masuk petang tadi, gelap ni. TMB tak hantar tuan-tuan. Oi. Allah. Kadang-kadang kita buat lawak pada mayat. Lepas kita hantar dia ke kubur, kita pun berjalan kaki balik. 8 langkah kita berbual. Aku kira tadi dah 8 langkah. Itu rasanya malaikat maut dah datang. Malaikat muka nakir dah datang tu. Mampus dah nak jawab tu. Amboi. Macam lengkau tak mati. Apalah si Dolah tu nak jawab. Mampus dah tu. Elok dia keluar pada pintu pagar kubur, kereta langgar dia. Lepas asar dia pula dikebumikan. Hak dalam kubur sebelah tu kata, macam boleh jawab ke Mat? Benar ke Mat? Buat. Tuan-tuan ingat mati ni, dia seorang mati, aku lambat lagi ke? Kadang-kadang yang usung mayat dia pula yang mati tuan-tuan. Sama-sama dia orang bertemu di alam barzakh. Bukan kau ke yang turunkan mayat aku tadi?
Lepas aku balik pada hantar kau lah, aku kena langgar kereta, tu je aku datang. Rupa-rupanya tuan-tuan, dialog ni akan ada dalam syurga. Apa dialog dia? Macam mana kau anak beranak ni boleh masuk syurga dia?